Transformasi keupayaan QDM perlu seiring perkembangan teknologi semasa. Bukan sekadar perak perpaduan, sambutan gawai Dayak platform untuk nilai kembali prestasi diri. Salam keluarga Malaysia. Saya Azharuddin Hussein, berita wilayah edisi Rabu 1 Jun 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Perak turut mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM perlu terus menjadi kuasa udara yang disegani, dihormati dan kental dalam melindungi sempadan negara. Harapan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersempena Hari TUDM ke-64. Menerusi catatan di akaun Facebook, beliau menyifatkan jasa dan pengorbanan warga TUDM amat besar selain veteran yang banyak menabur bakti demi keamanan negara. Justeru beliau menzahirkan ucapan selamat Hari TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara, warga udara yang mempertaruhkan nyawa demi keluarga Malaysia. Baik, bagi tadi yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemar duli berangkat ke istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang ke-64. Al-Sultan Abdullah bertitah peningkatan keupayaan warga TUDM berasaskan teknologi akan dapat memacu ke arah pembentukan modal insan yang berimpak tinggi. Sebagai tonggak utama dalam mempertahankan ruang angkasa negara, pembangunan keupayaan peralatan perlu seiring dengan arus kemodenan teknologi semasa. Bagi memastikan TUDM sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman, upaya pertahanan udara perlu juga melalui transformasi secara menyeluruh dan holistik selari dengan perkembangan teknologi ketenteraan semasa. Titah baginda aplikasi teknologi terkini bukan sahaja terhad kepada peningkatan keupayaan pesawat terbang, malah perlu meliputi peningkatan keupayaan kejuruteraan, logistik, latihan dan pengurusan ruang udara yang diperlukan demi mendukung pertahanan komprehensif negara dan memperkukuh perkongsian berwibawa di peringkat serantau dan antarabangsa. Bidang pendidikan, salah satu cabang terbaik menjayakan konsep keluarga Malaysia. Menerusinya, ia mampu melahirkan masyarakat bernilai murni termasuk berakhlak, bersatu padu dan cekal. Untuk itu, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Terengganu memilih tema Keluarga Malaysia, Keluarga Berilmu. Laporan wartawan Nur Azila Matsani. Bakal membuka tirai di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus pada 2 hingga 4 Jun, pelbagai institusi pendidikan seluruh negara akan berkumpul mempromosikan produk masing-masing. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri, Satiful Bahri Mamat berkata, bertepatan tema kali ini, ia pengiktirafan kepada Terengganu berdasarkan pelbagai kecemerlangan akademik yang dicapai setiap tahun. Mengikut rekod, hampir 700 pelajar cemerlang di negeri ini diberi beasiswa sejak tahun 2019. Ia membuktikan Terengganu sentiasa memberi fokus tentang kepentingan pendidikan dalam meningkatkan sosioekonomi rakyat. Kerajaan negeri memperuntukkan panggil dalam bajet kita memang peruntukan yang agak tinggi lah dalam pendidikan. Walaupun kita tahu dia tidak memulangkan dollar and cent, pulangan benda, tetapi kita tahu ini merupakan pelaburan yang terbaik untuk anak-anak negeri Terengganu yang insya-Allah akan balik semula kepada rakyat Terengganu dan negeri Terengganu sendiri.
Syarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus turut mengakui kepentingan pendidikan. Tunjang utama keluarga harmoni itu wajar bermula dari rumah. Pendidikan ini yang paling asas ialah di rumah, kan? Dan orang yang paling rapat dengan anak adalah ibu. Tetapi tanggungjawab pendidikan adalah kepada ayah. Jadi kita nampak di situ bahawa ibu bapa memainkan peranan dalam pendidikan. Pendidikan yang paling utama di rumah ialah pendidikan akhlak, pendidikan tanggungjawab. Kalau maknanya di rumah anak-anak tidak dididik dengan adab dan akhlak, di sekolah dia tak akan dapat benda-benda begitu. Sistem pendidikan yang baik juga akan membina masyarakat yang mampu berhadapan apa jua situasi bertepatan konsep keluarga Malaysia. Ketiga-tiga nilai ini adalah nilai penting dalam sebuah keluarga di mana tiga-tiga ini perlu diterapkan dalam pelajaran kita. Jadi sebagai satu keluarga kita perlulah ada ketiga ini supaya dalam satu komuniti itu kita dapat bersama untuk menangani segala cabaran ataupun segala rintangan dalam kita membangunkan negara kita sendiri. Kalau kita tahu dalam sebuah institusi keluarga, takkan ada yang sentiasa bahagia sebab keluarga ni dia ada naik turun dia akan ada rintangan, kesusahan dan mereka perlu hadapi, dan di situlah apa benda yang ilmu, konsep-konsep ilmu dan ilmu ni perlu diterapkan dan perlu dipelajari supaya kita punya rintangan tu dapat dijalani dengan lebih lancar dan bersama. Siri Jelajah kali ini melantik Kementerian Pendidikan sebagai peneraju dengan menyediakan 68 pengisian aktiviti dan 101 perkhidmatan kepada rakyat. Program sama sudah diadakan di Johor, Perlis dan Sabah dengan kementerian peneraju yang berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadual merasmikan majlis penutup JAKM 2022 di Terengganu Sabtu ini. Nur Azila Muhammad Sani, RTM. Baik, penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM di Terengganu merupakan edisi yang keempat. Bermula esok, ia dijangka menarik ribuan pengunjung. Kita langsung bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di lokasi penganjuran di Kuala Nerus. Jamilah, silakan. Ya, Azam, pastinya persiapan terakhir kini sedang giat dijalankan pelbagai agensi termasuk kerajaan negeri sempena JAKM edisi keempat ini. Dan untuk perinciannya saya bawakan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Tengku Sri Wijaya Raja. Jadi Tengku boleh bagaimana lawatan Tengku melihat persiapan terakhir ini? Adakah Tengku berpuas hati? Ya, setakat ni alhamdulillah saya bersama-sama dengan Urustia, Sepadu dan juga Kementerian Peneraju, TKSU pun ada, ini ramai pegawai saya datang. Saya rasa setakat ni saya sangat-sangat berpuas hati lah. Dan sekarang ni masih lagi semua kementerian dan juga agensi sedang gigih membuat persiapan-persiapan, dan saya rasa pada malam ini insya-Allah semua akan selesai. Saya puas hatilah, memang bersungguh-sungguh lah mereka ni nak buat yang terbaik di Terengganu ni. Dan saya rasa peluang ni orang Terengganu datanglah beramai-ramai. Rugi kalau kita tak datang, banyak benda-benda yang akan ditawarkan, dipaparkan, ditunjukkan demi untuk semangat keluarga Malaysia. Tengku, jangkaan pihak Tengku sendiri, berapa ramai agaknya pengunjung yang akan datang untuk JAKM kali ini? Yalah, sebagaimana negeri-negeri lain juga kita mensasarkan lebih kurang 10,000 orang. Tapi sebagaimana di Sabah baru ni kita difahamkan dalam 20,000 orang. Yalah, kalau kita dapat lebih daripada Sabah, alhamdulillah. Tapi kita jangkakan sambutan tu akan baik, dan saya rasa lebih daripada 10,000 orang lah, insya-Allah. Jadi Tengku, dari aspek keselamatan dan pematuhan SOP sendiri, jadi bagaimana untuk melancarkannya? Ya, ini memang kita bincang secara halus, kita perhalusi perkara ini. Memang kita akan ambil langkah-langkah kita memastikan bahawa semua yang datang ni mematuhi SOP yang diadakan, dan hand sanitizer pun disediakan di setiap ruang-ruang yang akan masuk nanti. Dan kita akan pastikanlah pasukan-pasukan beruniform kita daripada PDRM, daripada Rela dan sebagainya akan memastikan bahawa pengunjung ni akan mematuhilah SOP yang kita tetapkan ni. Okey, Tengku. Okey. Terima kasih. Itu tadi antara perincian sempena JAKM edisi keempat di Terengganu yang akan bermula esok sehingga Sabtu ini, dan pastinya dijangka akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi untuk itu kembali kepada Azam. Jangan Supri, silakan Azam. Baik, terima kasih Jamilah dengan laporan mengenai jelajah aspirasi keluarga Malaysia.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan harapan agar perayaan Hari Gawai akan terus menyemarakkan keharmonian antara kaum dan memperkukuh perpaduan. Seri Paduka berdua turut menzahirkan harapan semoga perayaan itu membawa kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian serta kebahagiaan kepada semua yang menyambutnya. Harapan itu dizahirkan Seri Paduka berdua menerusi hantaran di akaun Facebook rasmi Istana Negara. Hantaran itu menyebut Gayu Guru Gerai Nyamai. Perayaan Hari Gawai menandakan bermulanya musim baharu penanaman padi yang membawa nafas baharu kepada masyarakat Sarawak. Kita tak perlukan jadi sakit kita ni sebagai halangan. Macam terlalu peribadi. Tapi bila saya rasa benda ni perlu untuk orang tahu apa penyakit ni, apa sebenarnya, apa keadaan saya sebenarnya. Sebuah rancangan di mana kita akan menyingkap tentang sifu-sifu dalam pelbagai bidang. Komik ni orang tak nampak kan, macam komik senang. Kena minat, lepas tu kena ada bakat lah. Ini untuk menjadi seorang kita yang berjaya dalam kreativiti yang melampau. Benda yang sebenar tu tak seindah yang disangka. Bertemu kembali. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dengan perkembangan kemeriahan sambutan Gawai Dayak hari ini. Perincian lanjut bersama Vanessa Maring di sana. Vi, silakan. Ya, Azam, jadikan sambutan Gawai Dayak bukan sekadar platform mengeratkan hubungan kekeluargaan. Malah ia turut bertujuan menilai kembali prestasi diri, anak-anak dan keluarga serta penduduk rumah panjang dalam bidang yang diceburi masing-masing. Ini terutamanya berkaitan pencapaian ekonomi penduduk dalam tempoh setahun yang lalu. Dahulu sambutan gawai yang diraikan masyarakat Iban khususnya bagi meraikan selesai musim menuai dan ia sebagai permulaan kerja-kerja menyemai benih padi untuk tahun berikutnya yang dikenali sebagai Gawai Mangol. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju berkongsi harapan tersebut bersempena sambutan Gawai Dayak 2022. Maka kita akan bekerja. Bukan sebenar kita gawak berperintah, bawa company, berkuli, makin gaji. Tu maya tuan ingat ke pengawak sudah kerja tu buat tahunnya. Maka ni ke prestasi pengawak tu dah. Nanti tak tentu badas, tak tentu mujur. Awak ke maya tu tuan merati kia, awak ke tahun ke datainya sebenarnya Gawai Dayak ke itu pada tahun 2023 nya. Tuan sudah mengubah ulah diri, prestasi diri, pemujur kita gawak. Berpelasar ke Gawai Dayak Randau kita Babala Mayur tahun 2022. Beliau yang dalam sesi ngabang Gawai Dayak Samalaju 2022 di kawasan Jalan Bintulu Miri turut menekankan perubahan sikap masyarakat di kawasan tersebut agar terus meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi masing-masing. Kawasan Samalaju menurut beliau mempunyai peluang pekerjaan dalam sektor industri yang tinggi seperti di kawasan perindustrian Tanjung Kidurong dan Taman Perindustrian Samalaju. Justru para pelajar khususnya harus mempunyai pencapaian akademik yang dapat memenuhi kriteria bagi mengisi peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian di Samalaju. Yang lain daripada aku guna benar banyak Gawai Dayak tu. Dia kena kita berandau, maka ni kita boleh merangsang anak ucuk kita. Awak tulis pelajar kecukup, latihan kecukup. Awak kita ukai seminar mansa medak industri ke mayuh benar kawasan kita tentang kita ampit ngau gawak dia. Datuk Majang bersama isteri serta beberapa tuai-tuai rumah bermula petang semalam melakukan ngabang gawai ke rumah Mamat, rumah Acit, rumah Engkiau dan rumah Sateng yang kesemuanya terletak di jajaran Penbonyo Jalan Bintulu Miri. Beliau turut melakukan upacara miring yang dijadikan acara tradisi masyarakat Iban setiap kali menjelang sambutan Hari Gawai di beberapa rumah panjang. Kemuncaknya di rumah Sateng, beliau bersama-sama penduduk menanti detik 12.30 malam peralihan ke tarikh 1 Jun dan nyerada air pengayu sebelum melakukan ngabang dari ruai ke ruai rumah panjang 51 pintu itu.
Sambutan Rumah Terbuka Gawai Dayak tahun ini cukup meriah selepas memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April lalu dengan pelbagai kelonggaran yang telah diberikan oleh kerajaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Razi Sitam berkata, kemeriahan ini dapat dirasakan selepas 2 tahun sambutan perayaan diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP ekoran pandemik COVID-19. Selepas 1 April hari itu, kita dah pergi ke era endemik daripada pandemik, dan mulai 1 Mei kerajaan telah mengumumkan beberapa SOP dihapuskan dan dilonggarkan untuk kita kembali kepada kebiasaan meriah. Sama juga dengan gawai pada hari ini di BCCK ini, dan kita dapat lihat semua kaum yang ada di Sarawak hadir bersama dalam sambutan ini. Beliau memberitahu pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Di Kuching, perayaan Hari Gawai Dayak disambut meriah tahun ini selepas dunia diancam oleh pandemik COVID-19. Hari pertama perayaan Gawai Dayak kali ini menyaksikan amalan kunjung-mengunjung bukan sahaja dalam kalangan bangsa Dayak, bahkan pelbagai bangsa turut menjadikan amalan tersebut sebagai wadah untuk merapatkan silaturahim. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan isteri Datin Patinggi Jumaani Tuanku Bujang berkesempatan berkunjung ke rumah terbuka Ahli Dewan Undangan Adun Marudi, Datuk Penguang Manggil di Tabuan Laru, Kuching. Antara yang hadir Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin dan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi. Seterusnya Premier Sarawak menghadiri Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching dan kemudian ke kediaman bekas Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu di Tabuan Jaya. Turut hadir Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Speaker DUN Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan Setiausaha Negeri Datuk Jaul Samion. Untuk itu sekali lagi selamat hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Menua. Saya mengucapkan selamat ngintu Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Menua. Aku kat madah ngau semua masyarakat Dayak di negeri Sarawak tu. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak kepada semua rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat keluarga-keluarga dari masyarakat Dayak yang bakal meraihkan ketibaan Hari Gawai dalam masa beberapa hari lagi daripada sekarang. Untuk kaum Bidayuh, aku ranya naik cekedet menan senai bedaya. Kai tuhai lagi kita akan nyambut sawa bau 2022. Jadi aku mengucap selamat bahas gawai. Harap pegawai Sawati dapat nyugot penyenang, dapat nyugot damai, lalu nyugot penguntuk untuk semua kita kaum budaya. Mengucapkan selamat Hari Gawai ke seluruh bangsa Dayak, terutama sekali kaum dari Selako yang ada di kawasan Londo dan semua kaum budaya yang ada di kawasan Bau, Londo, Kuching, Serian dan seluruh bangsa Dayak di mana berada. Sama berjoget kawasan Bersua kembali, Sarawak akan menangani kenaikan harga barang dan inflasi yang membelenggu rakyat dalam lingkungan kemampuannya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, walaupun ia isu serantau yang harus ditangani kerajaan persekutuan, namun Sarawak akan membantu dalam mengurangkan impak kenaikan harga ke atas rakyat. Jelas Tan Sri Abang Johari Tunopeng, perkara itu telah diusulkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri lepas bahawa kerajaan negeri akan bekerjasama mengurangkan impak kenaikan harga, antaranya memberi diskaun harga bagi beberapa sektor seperti restoran makanan dan perkhidmatan. Sebab Sarawak tak ada masalah sebab dissolution parliament decided by Prime Minister.
Premier Sarawak menjelaskan perkara itu semasa ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang turut dihadiri kira-kira 2,000 orang dari segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, pada majlis berasingan, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memaklumkan bahawa Sarawak kini sedang mengindahkan penempatan perkampungan Melayu yang terletak di sepanjang tebingan sungai di seluruh Sarawak dengan prasarana yang boleh menjadi tarikan dalam pembangunan ekonomi. Beliau memberitahu kebanyakan penempatan orang Melayu di negeri ini terletak di tepi sungai dan kawasan terbabit perlu dibangunkan bagi mengekalkan cara hidup masyarakat Melayu selain menjadi penyumbang kepada ekonomi negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan pembangunan tersebut memerlukan peruntukan daripada kerajaan untuk meneruskan usaha tersebut bagi manfaat rakyat. Bagi merealisasikan inisiatif itu, katanya Sarawak mempunyai pendapatan hasil daripada cukai minyak dan gas yang membolehkan kerajaan negeri menyalurkan peruntukan bagi projek rakyat termasuk pembinaan tebingan sungai. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Ramah-Tamah Aidilfitri, anjuran Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching di Kuching. Terdahulu, Pengerusi Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching, Abdul Rahman Zainuddin memaklumkan pembinaan Dewan Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching terletak di Kampung Bandar Shah dijangka siap menjelang Ogos ini. Jelasnya pembangunan Dewan tersebut kini mencapai 90% kemajuan fizikal dan dijangka dapat memuatkan lebih 500 orang pada satu masa. Katanya Dewan berkenaan dijangka memanfaatkan penduduk kampung, malahan di luar kampung selain penganjuran aktiviti dan majlis kesenian serta aktiviti berunsurkan ilmiah. Ikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa demi keselamatan. Demikian nasihat Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri kepada masyarakat yang akan keluar beriadah menjelang musim perayaan dan musim cuti sekolah ini. Datuk Muhammad Azman memberitahu orang ramai boleh memaklumkan kepada pihak polis atau balai berdekatan berkenaan lokasi yang ingin dikunjungi sebagai langkah keselamatan. Supaya mengambil langkah-langkah keselamatan dan mengikut peraturan-peraturan ditetapkan oleh pihak berkuasa dan memaklumkan kepada mana-mana balai polis yang berhampiran supaya kita dapat memantau sekiranya apa yang berlaku, kita dapat aktifkan kita punya proses operasi mencari dan menyelamat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyertai operasi mencari dan menyelamat dua remaja yang sesat di hutan Kem Permai Santubong. Dalam pada itu, berkenaan persiapan Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia pada 17 hingga 19 Jun ini, Datuk Azman memberitahu pihak polis dan beberapa agensi akan mengkaji satu prosedur operasi standard bagi memastikan keselamatan pengunjung dari dalam dan luar negara terjamin. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Keluarga Malaysia, kami di RTM Sarawak mengucapkan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang Nuan Menua. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi dengan laporan dari Sarawak. Saudara, kita beralih ke negeri di bawah Bayu. Fokus hari ini kerjasama strategik antara kementerian dan pertubuhan tempatan akan memperkukuh perkhidmatan kepada golongan sasar. Butirannya bersama Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Teruskan Jovinia. Ya, Azam. Kementerian Pembangunan Masyarakatan Kesejahteraan Rakyat Sabah bersedia menawarkan kerjasama dengan Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia, khususnya dari segi kebajikan iaitu membantu kumpulan sasar. Usaha berkenaan juga sebagai langkah merakyatkan perkhidmatan disediakan pihak kerajaan dalam skop lebih luas ke arah membantu ibu tunggal, warga emas, orang kurang upaya OKU dan kanak-kanak yatim piatu. Jika ada ahli-ahli usia yang mungkin memerlukan bantuan program katil homework, mereka boleh menghubungi saya secara terus ataupun pegawai-pegawai kebajikan di daerah-daerah dan kita akan usahakan bantu untuk memberi katil homework tersebut ataupun kursi roda atau bantuan-bantuan yang layak mereka terima secara bulanan.
Kita ada 29 bahagian seluruh Sabah. Kita zoningkan Sabah ini, jadi kita tinggal 6. Jadi setiap 6 bahagian ini, 6 zon ini, macam contoh Kudat, Kota Merudu, Pitas dan Kota Belud. Itu satu zon. So satu zon di situ memang kita adakan satu ma'at tahfiz. Satu perbincangan bersama akan diadakan bagi mendapatkan maklumat kumpulan sasar yang berkeperluan untuk program sulung antara kedua-dua pihak. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Kepkas akan mempergiatkan lagi aktiviti pelancongan di kawasan luar bandar di negeri ini. Menterinya Datuk Jafri Arifin berkata pihaknya akan membantu dari segi kemudahan asas, promosi dan tuju ajar kepada usahawan-usahawan pelancongan luar bandar. Usahawan pelancongan luar bandar ini kita beri keutamaan dan kita akan tonjolkan dengan pelbagai bantuan dari segi promosi dan peningkatan asas kepada sektor ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menghadiri majlis rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri UMNO bahagian Tenem di Dewan Sri Antanom di Tenem. Datuk Jafri berharap melalui usaha peningkatan sektor pelancongan luar bandar ini akan dapat merancakkan lagi ekonomi masyarakat di luar bandar negeri ini. Bakal jemaah haji daerah Tawau yang terpilih diminta agar sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Pembantu Menteri Keuangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata mereka juga perlu sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Tabung Haji TH dan Kementerian Kesihatan untuk mengelak sebarang kesulitan sepanjang berada di Tanah Suci. Setakat ini, jemaah haji Malaysia memang menerima pujian dan pengiktirafan daripada pihak berkuasa kerana patuh peraturan, berdisiplin, berbudi bahasa selain tidak menimbulkan masalah. Saya berharap agar mereka yang telah terpilih supaya dapat menjaga nama baik negara, dapat menjaga nama baik negeri Sabah dan seterusnya, dapat mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada bakal jemaah haji daerah Tawau yang terpilih di Tawau. Datuk Nizam turut mengucapkan tahniah selain berharap agar jemaah yang terpilih memberi tumpuan sepenuhnya dalam melaksanakan ibadah haji. Seramai 63 bakal haji dari daerah Tawau menerima sumbangan daripada wakil-wakil rakyat di bahagian Tawau. Menjadikan suasana ala kampung, memberikan pengalaman baharu buat pengunjung galeri pameran lukisan di Balai Seni Lukis Sabah BSLS menerusi program santai hujung minggu piknik at Kulung. Program bersempena konsep permainan tradisi dahulu kala ini juga adalah sebagai aktiviti sampingan pengunjung khususnya bagi mereka yang membawa keluarga dan kanak-kanak. Mereka kadang-kadang bawa kanak-kanak kan, jadi kami cuba untuk mengadakan aktiviti yang friendly kanak-kanak begitu. Kalau sekadar pameran saja, itu kebanyakannya orang dewasa punya keminatan. Memang baguslah sebab ada aktiviti untuk kasih ketengahkan semua dengan budak-budak sedikit sebanyak tentang seni lah. Permainan tradisi layang-layang ni macam semakin dilupakan, Mbak. Jadi saya buat layang-layang ni untuk menghidupkan kembali lah. Permainan layang-layang ni adalah salah satu permainan tradisi masa dululah. Sangat sesuai sebab dia bring back memory yang dulu-dulu di kampung-kampung. So memang sesuai untuk satu keluarga lah. Terima kasih kepada penganjur. So ini aktiviti memang bagus. Very fun for the kids, It's our first time to come here. Then kids can, enjoy the traditional art. Yeah, and then mix around with other kids. Saya dapat tahu program ini daripada Facebook page Balai Seni Lukis Sabah. And then saya dengan kawan-kawan rasa terpanggil untuk datang sini sebab dia ada aktiviti lepak-lepak santai. Penganjuran piknik at Kulung kali ini merupakan yang pertama selepas pandemik dan akan diteruskan dengan kekerapan sekali dalam masa 3 bulan.
Penerbitan buku mengenai adat sistem pemungkutan sarang burung Gua Madai dan gua-gua warisan etnik Idahan menjadi wadah dalam menyebarkan adat dan budaya kepada generasi muda. Langkah ini juga sekaligus menjadi sumber rujukan kepada permasalahan yang berlaku di dalam Mahkamah Anak Negeri. Selain memudahkan urusan berkaitan adat dan budaya, terutama berkaitan tuntutan pewaris, buku ini juga adalah rekod bertulis menggantikan kaedah tradisi, iaitu secara lisan. Usaha menerbitkan buku ini telah dilakukan sejak tahun 2003 dan selepas melalui penambahbaikan buku tersebut dapat dicetak pada April tahun lalu. Kita mahu Idahan ini bukan hanya dikenali di kalangan etnik Idahan sendiri dan hanya di comfort zone di Lahadatu. Kita mahu jadi Idahan ini terkenal bukan hanya di Lahadatu tapi mungkin di Sabah, seluruh Sabah, malahan Malaysia dan seluruh dunia sekali. So, saya rasa benda ni kena ada kesinambungan daripada masa ke semasa supaya generasi muda ini tidak hilang. Bukan setakat membaca tapi faham sebenarnya apa itu Idahan dan pewaris sarang burung. Penerbitan buku ini amatlah bagus untuk generasi-generasi yang seterusnya. Terutamanya seperti anak kami, cucu-cucu kami akan datang, mereka akan mengetahui bagaimana semacam kami orang tua dia, macam mana adat istiadat dalam suku kaum Idahan, begitu juga cara-cara pembagian lubang batu ataupun temak di Madai. Turut dimuatkan sejarah etnik Idahan yang merupakan antara etnik terawal memeluk agama Islam sejak tahun 1408 Masihi lagi. Seramai 10,000 etnik Idahan yang merupakan pewaris Gua Madai dan gua-gua di sekitar Lahad Datu. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini dan saudara Ayuh bersama memeriahkan kepada riuh keluarga Malaysia di SICC Kota Kinabalu 3 hingga 5 Jun ini. Dengan itu kembali bersama Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih Jominnya dengan laporan dari Sabah. Baik, sebelum ke wilayah utara, kita dapatkan dahulu makluman cuaca semasa daripada Met Malaysia bersama pegawainya Abdul Aizat. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang sedang berkuat kuasa iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama, kedua seperti yang kita dapat lihat di sini dan dinasihatkan bagi penduduk sekitar di utara khusus di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak agar tidak bermandi-manda pada hari ini dan juga esok hari kerana keadaan angin dan juga laut yang bergelora berbahaya ke atas aktiviti-aktiviti tersebut, dan dinasihatkan juga keadaan ini bakal reda menjelang pada hari lusa. Baiklah, kita beralih ke pemantauan keadaan cuaca semasa menunjukkan kelompok awan lebih menumpuk di selatan Semenanjung seperti di negeri Johor di sini, dan keadaan ini sudah pun berlarutan semenjak tengah hari tadi, dan keadaan sekarang juga ia semakin beransur-ansur berkurangan hujan di kawasan sekitar Pontian, Batu Pahat dan juga Kulai, tidak lupa melibatkan daerah Johor Bahru. Dan di lain tempat pula juga keadaan hujan sudah pun reda seperti di sekitar Jempol dan juga Cameron Highland negeri Pahang. Dan bagi tips cuaca malam ini dinasihatkan bagi mereka yang ingin melakukan aktiviti seperti menurap jalan raya agar menghindari kawasan-kawasan seperti di negeri Terengganu, Gomusang, Perak dan juga sekitar negeri Pahang. Dan juga kawasan-kawasan seperti di negeri Selangor, garis badai bakal memasuki pada keesokan hari ini, iaitu di kawasan sekitar pesisir pantai dan juga Port Dickson negeri Sembilan. Kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak, sedikit berbeza kerana di Sarawak Utara tiada hujan dan keadaan cuaca cerah, dan juga berbeza di sekitar Sarawak Barat, hujan lebih menumpuk seperti di bahagian Betong, Sarike, Mukah dan juga Seri Aman. Dan keadaan ini juga Met Malaysia menjagakan ia bakal berlarutan 1 atau hingga 2 jam lagi, dan keadaan ini sehingga menjurus hingga ke utara seperti di Sabah Barat dan sedikit di sekitar bahagian Sanakan negeri Sabah. Dan keadaan ini juga seperti sama, ia bakal reda dalam tempoh 1 atau hingga 2 jam lagi. Dan bagi penduduk negeri Sarawak pada malam ini dinasihatkan bagi mereka ingin mengunjung ke pasar malam agar menyediakan payung kerana hujan berserta ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di hampir semua bahagian di kawasan tersebut dan juga melibatkan Sabah Barat. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesaung dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Perak PAS Plus bakal menjadi aplikasi pelancongan rasmi promosi produk usahawan dan pelancongan. Itu antara tumpuan dari Perak hari ini. Perinciannya bersama Syafiq Akhiri di sana. Syafiq, silakan. Perak PAS Plus PPP bakal menjadi aplikasi pelancongan rasmi negeri dalam mempromosikan produk usahawan dan pelancongan. Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razzi berkata, aplikasi PPP yang dibangunkan selaras dengan kepentingan digitalisasi masa kini. Beliau berkata semua pengusaha produk pelancongan layak menyertai PPP secara percuma dengan caj komisen yang rendah bagi setiap transaksi. Menerusi aplikasi PPP, kerajaan negeri dapat mengumpul maklumat berkaitan jumlah pelancong dan destinasi pelancongan pilihan. Jadi program Perak PAS Plus ini juga akan mempamerkan bukan saja diskaun yang sedia ada seperti mana yang booking engine yang lain sediakan seperti Agoda dan Booking.com, tetapi ianya juga akan membawa voucher-voucher, insentif ataupun subsidi daripada pihak kerajaan negeri melalui aplikasi ini. Jadi kita amat berharap dengan adanya aplikasi ini juga ianya dapat membantu kami dalam mengumpulkan data-data dengan lebih tepat berkenaan dengan bilangan kedatangan pelancong dan juga pilihan-pilihan ataupun destinasi-destinasi menarik yang menjadi tumpuan kepada mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran aplikasi pelancongan Perak PAS Plus di Ipoh. Polis Perak terus giat melaksanakan pelbagai aktiviti menerusi program High Profile Policing HPP. Terbaru, 110 penduduk di 3 perkampungan orang asli iaitu Kampung Ciong, Kampung Tebang Baru dan Kampung Tebang Lama Gerik disantuni dalam usaha mengekang perbuatan jenayah khususnya di kawasan pedalaman. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Alatrash Wahid berkata, fokus utama program turun padang itu bagi memberi pendedahan kepada penduduk mengenai langkah pencegahan jenayah terutama kes membabitkan penipuan dalam talian. Tapi lately ni kita tengok banyak kejadian penipuan atas talian ataupun skema-skema ni menggunakan penipuan atas talian ni untuk memerangkap mangsa dan menipu mangsa bagi mendapat keuntungan dan sebagainya. So dalam program kita bersama masyarakat, antara program yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah untuk menyedarkan masyarakat supaya tidak lagi menjadi mangsa skema-skema ni. Program tersebut mendapat kerjasama daripada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dan MyFund Action. Pada program tersebut, setiap keluarga menerima sumbangan wang tunai RM100 daripada YAPIM, manakala bakul makanan daripada MyFund Action. Program Asnaf Berdikari Anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS perlu diperluas bagi membantu golongan asnaf dan B40 keluar daripada kepompong kemiskinan. Exco Infrastruktur Awam, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, melalui bimbingan, kursus serta bantuan peralatan perniagaan yang diberikan pihak KEMAS, golongan berkenaan berupaya menjana pendapatan melalui bidang keusahawanan. Melalui program berkenaan, peserta akan dipantau selama 2 tahun oleh pihak KEMAS bagi memastikan perniagaan mereka terus berjaya. Supaya dapat meningkatkan bantuan ini bukan saja kepada 10 orang. Lebih ramai lagi, kepada sekali ganda, 2 kali ganda. Sekurang-kurang maknanya di setiap daerah dalam sebuah negeri itu, khusus negeri Perak, mendapat manfaat daripada bantuan kit ini. Dan bantuan kit ini. Jadi maknanya penglibatan lebih ramai lagi. Bantuan boleh diberikan dengan bantuan peralatan selain dari program-program keusahawanan. Beliau bercakap kepada pemberita pada majlis penutupan program usahawan asnaf berdikari dan kursus teras keusahawanan di Sungai Siput. Pada majlis itu, 10 peserta dipilih untuk menerima kit peralatan startup yang berupa pelbagai barangan dan peralatan berkaitan perniagaan masing-masing. Kursus intensif berkenaan mengandungi pelbagai aspek termasuk kemahiran pembuatan selain pengurusan perniagaan dan kewangan. Program ini memang sangat membantu untuk saya sebab saya golongan yang asnaf yang B40. Saya program ini mendedahkan saya dengan bermacam-macam contohnya perniagaan, cara-cara perniagaan kan, bantuan
untuk saya lebih mengembangkan saya punya bisnes lah. Program ini memang bagus, sangat-sangat banyak ilmu yang kita dapat daripada program-program ini, dan ini pertama kali saya mengikuti kursus usahawanan macam ni. Sebelum ni kita berniaga macam biasa je, tak. Bila dah masuk ni banyak ilmu yang kita dapat. Jadi lagi satu, banyak juga selain daripada bisnes yang kita ada ni, banyak lagi cabang-cabang yang kita boleh buat. Banyak juga ilmu yang saya dapat yang sebelum ni saya tak tahu, walaupun dah lama berniaga. Banyak pengetahuan lain yang dapat dari sini lah. Terutamanya daripada guru yang mengajar tentang cara-cara pengemasan, dan terkini menggunakan komputer, handphone dan elektrik, internet lah. Situasi orangutan di Pulau Orangutan Bukit Merah ketika ini berada dalam keadaan baik dan terpelihara meskipun jalan air yang menghubung ke pulau tersebut terjejas berikutan penyusutan paras air tasik Bukit Merah sejak seminggu lalu. Jelas Eksekutif Kewangan Yayasan Pulau Orangutan Bukit Merah, Siti Rohaya Mat Nayan, ketika ini pihak pengurusan mengambil inisiatif untuk berkayak kira-kira 2.7 km bagi menghantar bekalan makanan dan ubatan buat orangutan di kawasan tersebut. Setiap hari staf Pulau Orangutan akan bawa daripada pukul 8 pagi berkayak, lebih kurang mengambil masa 45 minit sampai ke Pulau Orangutan, dan petang pukul 5 dia akan balik ke sini baliklah. Masa ni alhamdulillah orangutan dijaga dengan rapi lah. Masih tidak ada terjejas, kesihatan dia masih terkawal lagi. Beliau ditemui RTM di Bukit Merah Lake Town Resort, Taiping. Pulau Orangutan Bukit Merah terpaksa ditutup buat sementara kepada pengunjung mulai 21 Mei lalu akibat penyusutan air tasik yang semakin kritikal. Paparan itu tadi menutup sumbangan berita dari Perak. Kembali semula ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Ya, baik, terima kasih Syafiq dengan perkembangan dari Perak. Baik, kita ke perkembangan lain. Sebentuk cincin bertulis warna Love One dijadikan petunjuk pencarian identiti mayat lelaki yang ditemukan terapung pada Jumaat lalu di kampung Sungai Batu Besi, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Ahsan berkata, antara petunjuk lain yang dikenal pasti pada mayat terbabit ialah berat badan, ketinggian dan anggaran usia antara 30-an dan 40-an. Ketika bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda, ACP Zaidi berkata, lelaki terbabit memakai baju T lengan pendek berwarna merah dan kelabu di bahagian kollar dan lengan. Orang ramai yang mempunyai maklumat digesa tampil membantu siasatan. Jumaat lalu, mayat lelaki terbabit ditemukan terapung dalam keadaan tangan dan kaki diikat, manakala kepala hingga pinggang diserkup menggunakan guni. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 8 Jun 2022. Saksikan. Baik saudara, berbekalkan modal serendah RM134 untuk menjadi ejen produk minuman kesihatan mampu membantu memberi pendapatan tambahan kepada 660 individu. Pengarah syarikat Fatman Group Sdn Bhd Azman Muhammad berkata, peluang terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk menjadi ejen kepada produk keluaran terbarunya Kopi Peria Katak Papajo. Berikutan modal yang rendah itu, syarikatnya menerima 50 hingga 100 permohonan ejen setiap hari bagi mendapatkan keuntungan menerusi jualan produk tersebut. Selepas pil ekstrak Peria Katak, kini syarikat itu memberi tumpuan kepada Kopi Peria Katak Papajo yang mendapat sambutan tinggi sejak ia dikeluarkan Mac lalu. Fatman Group menyasarkan 6 juta unit Kopi Peria Katak Papajo dapat dijual menjelang hujung tahun ini.
kita dah melebihi untuk kopi Papaju 11,000 unit ke atas, dan kita ada ejen 660 orang ejen di seluruh Malaysia dalam tempoh 2 bulan. Jadi amalan kopi ini kita boleh buang angin, boleh tenaga, dan yang paling penting kalau kita boleh jaga kesihatan. Kalau terutamanya yang berumur 40 tahun dan ke atas. Beliau ditemui pada majlis sambutan Hari Raya dan penghargaan kaki tangan Fatman serta pelancaran produk kopi Papaju di Tok Aman Bali Resort Pasir Putih, Kelantan. Pada majlis ini, 200 kaki tangan syarikat yang majoritinya ibu tunggal diraikan sebagai menghargai usaha mereka memasarkan produk tersebut. Turut hadir pengarah bersama Fatman Group Sdn Bhd Ahmad Fatih Muhammad Hanafi dan Duta Produk Jaafar On. Kopi Peria Katak Papaju menggunakan kopi Arabica, Habatus Sauda, ekstrak Peria Katak serta pemanis semula jadi dari ekstrak stevia. Jaafar On selaku Duta Produk melihat peluang tersebut mampu membantunya melebarkan kerjayanya dalam bidang perniagaan. Sebelum ni saya menjadi duta kepada produk Peria ekstrak tu, dan dia memberikan panduan kepada saya untuk mengeluarkan produk kopi. Kerana kopi ni diminum oleh orang segenap seluruh Malaysia, minum pagi dan malam. Dia memberikan ketenangan pada diri kita supaya kita jadi sihat bertenaga. Kerajaan Kelantan tidak akan berkompromi dengan mana-mana atlet negeri itu yang terpalit kesalahan disiplin. Lebih-lebih lagi terbabit aktiviti jenayah. Esko Belia Sukan dan NGO Negeri Wan Roslan Wan Hamad berkata atlet terlibat boleh disingkir daripada pasukan jika disabit kesalahan. Semalam pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun mengesahkan penahanan seorang pemain bola sepak Liga Tempatan bagi membantu siasatan berkait kes rogol seorang remaja perempuan di Kota Baru Ahad lalu. Menurut Wan Roslan, pihak pengurusan telah diarahkan membuat dan mencadangkan tindakan terhadap pemain berkenaan. Kita rasa terkilan sebab kita banyak melakukan usaha-usaha supaya dia orang ini lebih faham tentang tanggungjawab kita sebagai manusia. Jadi kita harapkan semua atlet ini dapat mematuhi pematuhan syariat yang sebaiknya. Jadi dalam usaha kita lah. Tapi dalam usaha kita tu kadang-kadang ada yang terlanggar peraturan, tapi kita tetapkan mana-mana yang melanggar peraturan itu harus diambil tindakan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat mingguan Eksku Kerajaan Negeri di Kota Baru. Saudara, bermula bulan ini negara mengalami monsun barat daya. Kurangnya taburan hujan mendorong cuaca panas dan kering sehingga pertengahan September depan. Oleh itu, langkah persediaan dan penjagaan diri perlu dititik beratkan orang ramai bagi mengelak implikasi buruk cuaca tersebut. Laporan wartawan Erwin Zaid. Pengarah Pejabat Meteorologi Johor, Nur Adawiyah Abdullah menjelaskan, fenomena tercetus kerana angin bertiup secara konsisten dari arah barat daya dengan kelembapan udara lebih rendah daripada kebiasaan. Situasi hari tanpa hujan berpanjangan mampu mencetus gelombang haba sekiranya suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Namun, kedudukan Malaysia yang berada di iklim tropika mampu menerima hujan pada awal pagi berikutan fenomena garis badai di Selat Melaka. Garis badai ini ialah garisan ribut peti yang terbentuk akibat penumpuan angin dan boleh berlarutan sehingga beberapa jam. Dalam tempoh monsun barat daya ini juga akan berlaku beberapa kali monsun break, iaitu bila berlakunya perubahan arah angin dan keadaan yang kondusif untuk membentukkan awan hujan. Met Malaysia juga tidak menjangkakan cuaca panas ekstrim bagi tempoh monsun barat daya tahun ini selain paras air di semua empangan di Johor masih berada di paras normal. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor,
Datuk Yahya Madis menyeru orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka kerana dikuatiri tindakan tersebut akan mencetuskan jerbu. Antara lokasi tumpuan pembakaran terbuka ialah pusat pengumpulan sampah. Mereka yang mencari sampah tu bakar untuk menghilangkan nyamuk ataupun lalat mendapatkan asap. Tapi mereka ni bakar dan lepas tu tak dikawal dan tinggal. Jadi apabila telah menjadi besar, perkara ni amat sukar, mana lebih sukar daripada memadam kebakaran kebun dan kebakaran hutan sebenarnya. Orang ramai turut dinasihat mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah sekitar 11 pagi hingga 3 petang. Selain memakai pakaian longgar, minum air secukupnya dan ketahui tanda-tanda awal kelesuan haba. Cuaca panas dan kering seperti ini boleh membawa implikasi seperti strok haba dan dehidrasi kepada kita. Jadi kita sebagai rakyat yang bijak perlu bertanggungjawab dalam menjaga diri kita sendiri selain menjaga alam sekitar dengan tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka. Erwin Zaid, RTM. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK bagi mempromosi program Riuh Keluarga Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KECOM, Mastura Ahmad Mustafa berkata, program tersebut berpotensi menjadi tarikan pelancong. Saya harap jabatan-jabatan ataupun lembaga-lembaga pelancongan mengambil maklum mengenai perkara ini dan memasukkan Kembara Riuh Keluarga Malaysia ini di dalam kalender lawatan ke program-program di negeri-negeri yang terbabit. Jadi saya juga akan berusaha untuk menghubungi meneruskan kerjasama dengan Kementerian Pelancongan untuk memastikan perkara ini berlaku. Beliau berkata demikian dalam temu bual secara dalam talian program Selamat Pagi Malaysia. Kembara Riuh Keluarga Malaysia edisi Riuh Bah bersama Hotlink berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. 2 malam berturut-turut mini konsert. Iaitu pada 3 dan 4 Jun yang melibatkan artis-artis popular tanah air. Iaitu Datuk Jamal Abdillah, Datuk DJ Dave, Strange, Mafis, Linda Nanuel, Alina Murang, Kicau Bilau, Bamboo Wood Orchestra. Berskala lebih besar, edisi Riuh Bah bakal menyajikan kepelbagaian budaya tradisi dan sejarah unik sekaligus mengetengahkan bakat penggiat industri kreatif terutama dari negeri di bawah bayu itu. Baik, pandemik COVID-19 meninggalkan kesan yang cukup mendalam daripada sudut emosi, psikososial, perubahan gaya hidup dan tingkah laku terutama dalam kalangan kanak-kanak. Justru Kerajaan Johor menerusi Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim YPKDT melaksanakan program Anak Johor Prihatin bagi memberi sokongan moral kepada anak-anak yatim dan yatim piatu termasuk bantuan pendidikan serta kesihatan. Laporan wartawan Taufik Salimin. Saya bersyukur sebab Yayasan Johor ini sudi nak bantu keluarga saya yang dalam kesusahan, mahu pertolongan. Mak kata suruh terima kasih sebab ada orang tolong. Nasib malang menimpa Puteri Batrisha Megat Syihafuddin selepas kehilangan bapa tercinta akibat COVID-19 membuka jalan untuk Kerajaan Johor membantu kira-kira 1,800 kanak-kanak yang kini menjadi yatim atau yatim piatu. Ketua Bahagian Pembangunan Keluarga YPKDT Zulkafli Kadir berkata, program Anak Johor Prihatin
bukti komitmen kerajaan negeri dalam memastikan anak-anak yatim dan yatim piatu ini diberi kebajikan demi masa depan mereka. Menawarkan 3 inisiatif merangkumi pelindungan insurans, simpanan pendidikan sehingga 18 tahun dan sokongan moral memandangkan ada yang rasa tersisih, murung dan trauma. Memang ada ibu bapa atau anak-anak ni bila kehilangan ibu bapa dalam keadaan yang tidak sedia ni, jadi mereka macam tersisih, mereka rasa terasing kan. Jadi program ni kita nak memberikan meningkatkan emosi mereka lah, supaya mereka tidak rasa kehilangan. Jadi itu ini seolah satu program anak angkat lah. Ketua Pegawai Eksekutif YPKDT, Nurul Nakiah Fazil berkata, program ini bersifat jangka panjang. Permohonan dibuka kepada bangsa Johor termasuk mereka yang bermastautin di negeri ini. Fungsinya sudah pasti menangani masalah sosial selain memastikan kesihatan dan jaminan pendidikan. Perkhidmatan kaunseling diberi selain program menari diadakan bagi menghindari kemurungan, trauma dan kesedihan berpanjangan. Kita punya sasaran kita adalah menjaga kebajikan mereka. Jadinya untuk diorang akan terus tinggal bersama dengan penjaga atau ibu bapa lah. Tapi dari segi kebajikan mereka tu kita akan santuni, especially kepada anak yatim piatu ni yang saya telah sebutkan tadi. Kita akan menyantuni mereka dari segi pendidikan, simpanan pendidikan dan juga insurans kesihatan. Jadi kita ada juga program-program moral support kepada mereka dan juga bantuan-bantuan wang tunai kepada mereka. Jadi mereka ni kita tak akan dibiarkan begitu. Setakat ini, YPKDT menerima peruntukan RM3 juta. Sejak dimulakan 2 minggu lalu, seramai 100 penerima sudah menerima manfaatnya. YPKDT akan menjelajah seluruh daerah di Johor bagi mengesan anak-anak yatim atau yatim piatu disebabkan COVID-19 yang masih belum mendaftar. Kedukaan yang dialami anak-anak ini kerana kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 cukup memberikan. Namun, inisiatif Anak Johor Prihatin yang diperkenalkan kerajaan negeri pada tahun ini memberi sinar baru kepada mereka untuk merencana masa depan yang lebih baik kerana mereka dijanjikan kesejahteraan dan kebajikan khusus untuk pembangunan mereka pada masa hadapan. Mereka berhak rasa gembira dan kita perlu santuni mereka dengan penuh mesra. Taufik Salimin, RTM. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini buat komuniti Dayak di Sarawak. Selamat menyambut Hari Gawai. Terus patuh SOP bagi mengekang penularan COVID-19 dan HFMD. Saya Zabri Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.